Ni. Okay dah, rekod Ustaz. Rekod dah. Okey. Baik, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata 'ala al khair li ibtigha'i wajillahi wa marrati wa qurbi wa sawabi amin. Okey. Nampak anak yang ni kat sini dekat dalam skrin koma nampak apa? As-su'alu ma hiya al-huququ muta'alliqatu bitirkah. Nampak. Okey okey. Kalau boleh nampak, anak teruskanlah. Okey. Jadi kita kalau ini pada muka surat ketiga yang bawah tu kita pada muka surat yang ketiga yang bawah tu. Okey. Jadi dia sebut di situ, kalau kita tengok dalam buku, saya buatkan soalan lah. Yang ni biasa soalan yang akan keluar macam ni lah. Tak ada pun jenis soalan dia macam mana pelik sangat. Tak ada. Soalan dia macam ni. So, dia tanya, ma hiya al-huququ al-muta'alliqatu bitirkah. Dia kata, ma apakah? Hiya, ma hiya apakah? Al-huququ hak-hak muta'alliqatu yang berhubung kait bitirkah dengan dengan pewarisan, dengan harta pewarisan. Yang pertama, di jawapan dia al-huququ muta'alliqatu bitirkah, hak-haknya berkaitan dengan pewarisan arba'atun, ada 4. Murattibatun, yang berturutan. Tengok kat situ ni, guna ayat mutarattibatun, yang berturutan. Maksudnya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tak boleh skip. Tak boleh skip. Tengok ni perkataan ni. Dekat saya nak gariskan yang ni. Saya nak gariskan yang ini. Tapi tak boleh garis pula. Okey, tak apa. Nak cerita tentang situ. Jadi, mesti ikut turutan. Turutan pertama apa dia? Ya ba'da'u. Dekat dalam buku pada tulis kat situ. Ni pada muka surat keempat kalau buku tak kita muka surat yang keempat disebut ya ba'da'u ataupun yu ba'da'u dimulakan min tirkati, daripada pewarisan itu, al-mayyit, pewarisan mayat itu, bitakfinihi, dengan mengkafankannya, wa tajhizihi, dan menguruskannya, min, dari, ghairi, bukan, israfin, membazir, wala taktirin, dan melampau. Taktir, melampau. Kan? Saya baru tahu sebenarnya, baru ni kawan saya sebut, satu liang lahat harganya 4,000. Satu liang lahat, ni bukan Cina India tau, ni cerita orang Islam. Satu liang lahat, pengurusan untuk liang lahat saja harganya 4,000. Ada yang sampai 30,000, 50,000 pun ada. Kan? Sebab apa? Tanah dah tak ada. Walaupun tanah tu tanah wakaf, tapi nak menguruskan untuk upah apa semua tu, upahnya dekat 4,000. Tu yang biasalah. Sebab tu patutlah saya fikir kenapa dia orang ni dekat Masjid Ubudiah ni ada khairat kematian rupa-rupanya yang ni. Depa bayar sebulan berapa ringgit ataupun setahun berapa ringgit. Bila ada berlaku kematian, contoh dia mati walaupun tak cukup, ambil daripada tabung tu untuk pengurusan jenazah. Baru saya tahu kenapa ada khairat kematian dekat masjid kita ni. Tabung khairat kematian. So, inilah yang berlaku.
So bila kata ahli seseorang itu meninggal, apa yang berlaku? Dimulakan dengan harta yang tinggal itu, semua harta dia, semua harta dia mulakan dengan apa? Mulakan dengan pengurusan jenazah dia. Apa? Antara pengurusan jenazah yang kita kena tahu. Mestilah memandikan dulu, betul tak? Mestilah memandikan jenazah. Duit beli duit untuk beli sabun jenazah apa semua, sabun mandi, gedebak-gedebuk, upah upah mandi jenazah, gedebak-gedebuk apa semua yang berkaitan dengan mandi boleh digunakan sebab apa? Menguruskan jenazah. Daripada start mandi, daripada start mengkafankan. Jangan tak tahu harga kain kafan apa semua gedebak-gedebuk, kain kafan saja dekat 400. Jangan tak tahu. Kain kafan saja dekat 400. Itu kalau yang lelaki. Yang perempuan saya tak tahulah berapa kan. Saya tak tahu. 500 agaknya kan. Kain kafan tu mahal. Jangan tak tahu. Okey, lepas tu apa lagi? Mandi jenazah, lepas tu kafankan jenazah, solat jenazah. Kat sini saya nak kena sebut. Solat yang boleh digunakan untuk dalam bab solat ni apa? Nak sedekah salam tu tak boleh tau guna duit jenazah. Tak boleh. Kena guna duit waris. Jangan gata-gata guna duit jenazah. Tak termasuk dalam bab tu. Tak termasuk dalam bab pengurusan jenazah. Buat tahlil, kenduri tahlil apa semua. Tak boleh guna duit jenazah. Daripada harta jenazah. Tak boleh. Yang tu tak disuruh. Yang tu tak termasuk dalam bab pengurusan jenazah. Apa lagi? Contoh dalam bab pengurusan jenazah, sewa van. Sewa van jenazah. Yang tu kena bayar. Boleh guna duit jenazah. Duit peninggalan mayat. Apa lagi? Sementara nak menguruskan jenazah, beli contoh wangi-wangian yang mahal-mahal tu, contohlah sajalah beli bakhur ke apa kan, mahal kan, harga dekat beratus-ratus juga kan sekarang ni. Bakar bakhur saja, kalau yang mahal tu mahal lah. Adanya saya tengok tu sampai 80 lebih, 70 lebih harga dia. Kalau beli tu baru sebotol, kalau belinya berbotol-botol berapa ratus kan? Berapa ratus kan? Pun boleh guna duit jenazah. Boleh guna duit jenazah, yang tu tak ada masalah. Kan? Baca Yasin tak boleh. Baca Yasin, tahlil tak boleh. Apa lagi? Van jenazah boleh. Korek kubur tadi. Korek kubur, upah korek kubur boleh. Upah korek kubur boleh. Tu contohlah benda-benda yang dibolehkan, yang termasuk dalam yabda'u min tirkatul mayyit bitakfini wa tajhizi bin ghairi israfin wala taktirin. Tu keluarlah soalan. Boleh tak mak saya ni suka sangat pakai mak saya ni wasiat, dia kata kalau kalau aku mati nanti aku nak kain tu putih tapi kain sutera. Boleh tak kita pakai kita mengkafankan jenazah pakai kain sutera? Hukumnya apa? Hukumnya membazir. Apa hukum membazir? Haram. Haram. Jadi walaupun dia wasiat macam tu, haram. Hang sultan ke, hang bilioner ke, tetap haram mengkafankan jenazah sendiri dengan hartanya mahal macam tu. Contohnya apa? Sutera lah sekarang ni, sutera mahal. Kan? Bayangkanlah sutera 1 meter berapa riban. Kan? Nak pakai nak kafankan hang kurang-kurang kalau lelaki tu 6 helai kan, kiri kanan kan, kiri kanan, lepas tu bawah selapis, lepas tu kiri kanan lapis kedua, kiri kanan lapis ketiga kan, lapis ketiga. Lepas tu hang pula tinggi 1 meter setengah, darab lah. Berapa riban nak tanam hang saja, kafankan hang saja. Belum lagi duk duk tambah serban lah, syal lah, apalah dekat masa hidup tak nak pakai pun serban, tak nak pakai pun syal kan, tiba-tiba dah nak mati nak ni pula pakai pula ni. Itulah masalah kita. Tu bukan nak cerita tentang situ, nak ceritanya tentang membazir tu. Boleh tak? Tak boleh. Dan sebaik-baik sebaik-baik kain kafan ialah berwarna putih. Sebaik-baik kain kafan ialah warna putih. Apa hukum pakai kain kafan berwarna? Makruh.
Yang haramnya apa? Kalau kain tu warnanya macam merujuk kepada agama lain. Contohnya oren. Oren kemerah-merahan. Yang tu kan kain sami kan. Kain sami kan. Sami Buddha. Tu tak boleh. Oren kemerah-merahan tu tak boleh. Tak boleh pakai. Tak boleh dipakai. Kita orang hidup tak boleh pakai. Mayat lagilah tak boleh pakai. Mayat lagilah tak boleh pakai. Allahu'alam. Ada soalan kat situ? Kalau tak ada saya nak terus. Jadi Ustaz, maksudnya bang tahu pengurusan jenazah ni apa-apa yang kita lakukan jenazah, kita boleh guna duit jenazah lah. Dengan syarat tak ada membazir, tidak melampaui batas. Satu. Lepas tu yang keduanya kena ingat benda tu yang disuruh lah. Disuruh mestilah yang ikut acuan syarak. Macam saya cakap tadi, solat jenazah. Kan ada salam kan tak tahu zaman sekarang ada lagi ke salam kau tu. Saya tak tahu. Lama tak pergi solat jenazah. Kan? Ada orang yang tunggu depan pintu bagi envelope tu kan. Dalam dia ada RM5 lah, RM10 lah. Zaman saya tu RM5. Zaman saya tu. Boleh tak pakai duit jenazah? Tak boleh. Kalau duit waris ada masalah. Kalau duit waris tak ada masalah. Menjawab soalan. Okey, kalau tak ada saya nak teruskan yang kedua. Peringkat yang kedua, lepas habis pengurusan jenazah, taqda duyunahu. Langsaikan hutang-hutangnya min dari jami'i sekalian ma bakia apa yang berbaki min malihi daripada hartanya ba'da selepas tajhizihi pengurusan jenazahnya. Selesaikan jenazah ni, selesaikan dia punya hutang kan. Contohlah dia ada 10,000. Semua harta dia, motor-motor apa semua, ni handset semua, harga dan yang tinggal 10,000. Pengurusan jenazah tadi saya kata 4,000, tinggal 6,000. Dia hutang dia, contoh hutang dia, dia ada hutang 6,000. Habis. Dah habis langsung. Macam mana? Habis. Selesaikan hutang. Habis. Kalau ada baki, baru boleh tanfizu wasayahu. Baru yang ketiga. Tanfizu melaksanakan wasayahu wasiat-wasiatnya min dari solusi 1/3 al-baqi yang berbaki ba'da selepas qada'u menyelesaikan duyuni hutang. Kan saya cakap tadi tak ada baki. Dia ada 10,000. Selesaikan pengurusan jenazah 4,000. Lepas tu dia ada hutang 10,000. Habis. So nak wasiat tak selesai lagi? Dah habis. Tak ada apa lah. Tak ada lah. Yang ketiga tak terlaksana, yang keempat pun tak terlaksana. Okey, itu keadaan pertama. Keadaan yang seterusnya, orang tu ada 20,000. Selesaikan pengurusan jenazah ada 4,000. Selesaikan hutang 6,000. Tinggal 10,000. Wasiat dia, so dia wasiat tak boleh lebih 1/3. So, yang berbaki berapa? Daripada 20,000 tadi, 10,000 kan? Jadi 1/3 daripada 10,000 apa? 3,500. Ambil lah 3,500. Hanya 3,500 saja yang boleh digunakan untuk selesaikan untuk melaksanakan wasiat. Lagi tu 6,500 gunanya tak boleh selesaikan wasiat. Tak boleh digunakan untuk wasiat. Contoh seseorang itu seorang mati meninggalkan mewasiatkan, aku kata, kalau aku mati nanti bagi kat dia ni 5,000. Masalahnya daripada 20,000 tadi tu 4,000 dah tolak pengurusan jenazah. 6,000 dah tolak hutang, tinggal 10,000. Hang kata nak wasiat 5,000, tapi 5,000 ni dah melebihi 1/3 daripada ma bakia ba'da qada'u duyunahu. Tak boleh. So buat apa? Walaupun dalam wasiat dia suruh bagi 5,000, tapi hanya boleh bagi 1/3. So boleh bagi berapa? Maksimum 3,500. Ikut keadaan dia. Ikut keadaan dia. Okey. Boleh tak nak bagi juga? Boleh. Dengan syarat yang keempat ni. Yang keempat apa? Taksimul baki, membahagian baki ba'da zalika, selepas daripada step 1, step 2, step 3 tadi, baina di antara warasah. Warasah ni. Warisan yang ni kata apa? Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah.
Salah apa? Dia ni mak kata mak kata apa? Nak bagi 5,000 kat dia. Tak apalah. Tak apalah. So bakinya 5,000 ni hanya 5,000 ni lah yang bagi sama rata dengan waris yang berhak. Faham ke? Faham saya cakap tu? Kelaju sangat. Ustaz, tentang wasiat tu, dia tak dia bukan saja pada anak, dia boleh pada orang lain. Contohnya macam dia wasiatkan untuk wakafkan kepada mahat sekian boleh kan? Itu wasiat lah tu. Macam tu dia kata apa, aku nanti kalau aku mati nanti aku wakafkan, aku nak harta aku sekian-sekian diwakafkan kepada sekian ke sekolah-sekolah. Tu wasiat lah tu. Tapi rujuk balik lah. Rujuk balik harta dia cukup tak 1/3, lebih tak 1/3 daripada semua harta yang berbaki selepas daripada step 1 dan step 2 ni. Kalau tak cukup lah, tak boleh lah. Dengan syarat lah, kalau nak bagi juga boleh. Dengan syarat mesti ada persetujuan. Persetujuan daripada semua yang berhak ni. Nampak tak anak panah saya? Yang berhak untuk dapat warisan ni kata okey tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Semua kata angkat tangan, okey tak apa, tak ada masalah, boleh je. Baki tu kongsi sama kongsi ikut apa yang diperuntukkan oleh syarak. Yang tu maksud dia. Boleh faham tak? Menjawab soalan. Okey. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada saya nak teruskan. Okey. Uzkur syurutul irsi. Tengok pada muka surat, kalau buku teks tu muka surat 4 yang bawah. Syurutul irsi. Okey, uzkur sebutkan. Syurutul syarat-syarat al-irsi pewarisan. Apa dia syarat-syarat pewarisan? Mautu mati. Al-muwarrisu orang yang mewariskan. Kalau saya terjemah ni pewaris lah. Mautu muwarisu pewaris. Mati pewaris hakikatan. Sebenar-benar mati. Au hukman ataupun secara hukum. Contoh secara hukum macam mana? Kalau hakikat ni tahulah kan. Oh mati dah sebulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana tahu mati? Aku tengok dia, aku semayang, aku sendirinya mandikan dia, aku sendirinya kafankan dia, aku sendirinya sembayangkan dia, aku sendirinya tanam dia. Itu maksud hakikat tu. Nampak dengan jelas. Adapun hukman contoh. Contoh MH370 kan. MH370. Apa yang berlaku? Orang yang penumpang MH370 tersebut dihukumkan mati secara hukum. Siapa yang hukumkan mereka mati? Qadi. Siapa Qadi tu? Contoh inilah Qadi kat sini ni. Ni apa nama kerajaan lah. Qadi kat sini namanya kerajaan. Kerajaan kata kita kata dengan ini kami menghukumkan kan. Perdana Menteri kata apa? Mereka semua adalah mangsa MH370 adalah dikuatiri mati kesemuanya. Perdana Menteri kata macam tu. Siapa? Najib lah masa tu kan. Masa tu Najib kata macam tu. So apa yang berlaku? Terhukumlah pada mereka ni mautu muwarisu hukman. Secara hukum. Pasal apa? Dah cari 6 bulan dekat laut. Mustahil pada akal mengatakan ada orang boleh selamat dekat lautan Hindi tu dalam masa 6 bulan. Mustahil. Mustahil. Tu contoh. Ataupun contohnya lain. Macam contoh almarhum Ustaz Sultan Azlan. Almarhum Sultan Azlan kan. Dia apa nama? Dia koma. Dia koma dekat istana, dekat hospital ke saya tak tahulah, kat istana ke hospital orang ni kata Ustaz L dia ni apa nama ni? Dia koma. So dipakaikan oleh doktor dengan apa? Dengan alat bantuan pernafasan. Kan? Alat dan bantuan pernafasan. Kata doktor, mudah ceritalah. Kata doktor kata apa? Kalau ikutkan orang yang pakai alat bantuan pernafasan ni ataupun istilahnya koma ni sebenarnya brain dead. Otak dia dah mati. Bila otak dia dah mati, sepatutnya dia dah matilah.
Tapi macam mana yang kita secara zohirnya nampak dia hidup? Pasal apa? Oh, pasal nampak dada dia bergerak. Tapi sebenarnya otak dia dah mati. Jadi nak ceritanya apa? Kalau ikut sains, otaknya mati ni dihukumkan mati. Macam tu. Itu kena tanya orang ni lah, orang yang ahli ni lah. Ahlinya kata mati. Mati ya. Itu hukuman. Walaupun zohir ni nampak macam hidup, tapi secara hukumnya, hukum siapa? Hukum apa nama doktor? Doktor kata sebenarnya dia ni dah mati. Sama lah macam orang COVID ni. Sama lah macam orang yang COVID ini. Tapi atas apa nama ni lah, atas waris lah. Nak bahagikan ataupun tidak orang yang harta orang yang apa nama, orang yang dalam koma ni. Tapi biasanya kat dunia ni tak mati, tak dihidup. Selagi mana orang tu orang tu koma, selagi tu dihukumkan, orang tetap menghukumkan dia hidup. Tak apalah nak pegang hukum macam tu, tak apalah nak kata macam mana. Nak kata macam mana. Itu ceritanya. Ceritanya. So nak ceritanya orang kalau ikutkan doktor, siapa yang dah masuk stage koma ni, dia sebenarnya dah mati otak. Bila otak dah mati, dihukumkan oleh apa sains ni apa? Dia ni adalah dah mati. So dalam hukum terpakailah hukum fiqh kat situ apa? Matinya seseorang itu secara hukum. Allahu a'lam. Cukup. Jadi itu syarat pertama. Mesti ada tiga syarat ni. Syarat yang kedua pula ialah hayatul waris tu. Hidup waris. Hidupnya waris ba'da selepas mautu kematian, al-muwarrisu pewaris, hayatan hakikatan, hidup yang benar-benar hidup, au takdiriyatan, ataupun secara takdir. Udah cerita takdir pula. Ni contoh, saya buat contoh lah nak bagi faham. Contohnya apa? Contohnya Ikram dah kahwin, baru apa nama, baru sebulan kahwin sebulan. Ceritanya gedebak-gedebuk. Tiba-tiba nak ceritanya bulan depan apa nama, disahkan bukan bulan depan, apa nama, 2 minggu lepas tu disahkan isteri Ikram apa nama, mengandung. Okey, nak jadi cerita macam tu. Macam tu. Okey. Tiba-tiba nak jadi cerita. Allah takdirkan kata apa? Dah apa, seronok lah. Sebulan, tak sampai sebulan, Ikram meninggal. Ikram meninggal. Bukan Ikram ni. Ikram tu Bangladesh sana. Kan? Ikram Bangladesh tu meninggal. So, isteri dia tu yang nama janda Ikram tu, walaupun anak dia tu, anak dan kandungan tu baru umurnya sebulan, macam mana? Kena hidup tak lagi? Hidup tak lagi? Belum. Belum. Dalam fiqh disebut nak dihukumkan hidup bila? Lepas daripada 4 bulan. 3 bulan tu dah ada rupa. 4 bulan tu dah ada nyawa. Sebab tu apa nama? Tunggu dulu. Tengok. Boleh nak anak dan kandungan tu dapat tak apa nama, pewarisan? Tunggu dulu. Kalau tunggu 4 bulan, perut makin besar. Okey. Apa nama? Cukup 4 bulan, maka anak tu juga ada hak. Okey. Soalan lagi nak buat cerita. Nak jadi cerita, elok je cukup 4 bulan, sehari lepas tu, gugur. Sedih sangat bininya. Gugur. Macam mana? Dapat juga. Kalau sebelum 4 bulan tak dapat. Nak cerita ni panjang sebenarnya. So saya tak nak cerita tu panjang-panjang tu. Apa nama, bahagian hukum orangnya hamil, macam hamil tak hamil, lepas tu laki ke perempuan ke, tu banyak cerita. Nak ceritanya apa? Ada tak bayi tu dapat tak? Secara takdir lah tu. Secara takdirnya macam tu. Orang bayinya dekat dalam perut, walaupun dia tak lahir lagi, dapat tak harta? Dapat harta juga. Boleh dapat harta dengan syarat apa? Dengan syaratnya dah 4 umurnya apa nama, 4 bulan. Umurnya 4 bulan. Kena faham, sebab tu ada namanya tempoh iddah. Sebab tu dalam Islam ada namanya tempoh iddah. Kenapa pentingnya iddah ni?
Nak tahu pertama sekali macam kita belajar kat dalam fiqh, untuk tahunya kekosongan perut rahim perempuan tersebut. Kan lekat ke tak lekat kan. Kan jaranglah orang kahwin tak gedebak-gedebuk kan. Pening pelik pula dengarnya kan. Kan tu nak ceritanya macam tu. Lekat tak? Lekat alhamdulillah. Kan tu yang kedua. Yang ketiga, adamu wujudu mani. Adamu tiada. Wujud ketiadaan wujud, maniun penghalang, min dari, mawaniul irsi penghalang-penghalang pewarisan. Apa dia penghalang-penghalang tersebut? Nanti kita tengok dekat hadapan. Kalau pelajaran kalau silibus tahun lepas yang ni tak ada. Kan? Yang ni tak ada, yang nombor 3 ni, tapi dah ada bubuh, kita pun kena bubuh lah. Kita pun kena bubuh pasal apa? Kita ikut silibus sama je lah. And sama je. Okey, tak ada masalah. Seterusnya, arif. Arif apa ni? Arif asbabul irsi. Asbabu. Arif asbabu lughatan wa istilahan. Berikan ta'rif asbab lughatan wa istilahan, daripada sudut bahasa dan daripada sudut istilah. Asbabu lughatan ma yatawassalu bi ila ghairi, ma sesuatu, yatawassalu menyampaikan, bihi dengannya, ila kepada, ghairihi yang lain. Ma apa? Yatawassalu menyampaikan, bihi dengannya, ila kepada, ghairih yang lain. Okey. Daripada sudut istilah, hafal je lah lurah ni, hafal je lah. Faham tak faham, hafal je lah kan. Saya dulu apa nama kalau fiqh tu, ya Allah, bila kata luratan, hafal je lah, tak faham pun. Tapi bila kita faham bahasa, daripada sudut bahasa, oh kita ni terus dapat tasawur. Kita ni tasawur, dapat terus tasawur. Kenapa orang Arab ni, kenapa ulama ni letak apa nama ataupun gunakan perkataan tersebut. Baru tahu. Contoh iddah. Iddah tu daripada sudut lurah apa? Iddah tu daripada sudut lurah ialah tempoh. Tempoh apa? Disyarahkan, dia letak pula takrif. Takrif iddah tu, tempoh berkabung. Tempoh apa? Tempoh tengok tengok kosongnya rahim. Tengoknya tempoh apa? Tempoh untuk bersedih-sedih atas dasar ta'abbudi. Ta'abbudi apa? Ubudiyah kepada Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala. Tempoh apa? Tempoh untuk seseorang perempuan itu mengasingkan kehidupan dia yang dulunya seorang isteri orang kepada apa? Bakal kosong. Yang istilahnya apa? Dia kena tutup diri dia tu. Istilahnya tutup diri dia daripada orang luar. Cerita kat situ ada 4 sebenarnya. Iddah tu dia takrifan tu ada 4 keadaan. Tapi kita tak faham. Kita tak ambil maklum pun berkaitan dengan takrif istilahan. Main-main. Bila main-main tu yang macam-macam tu. Oh, kau ni laki yang baru meninggal kan minggu lepas. Dah duduk masuk dalam media sosial, bersolek sana, bersolek sini, gedebak-gedebuk kan. Tak konon-konon tak apa nama ni, tak nak bersedih. Salah tu. Iddah tu 4 perkara. Iddah tu dia merujuk pada 4 perkara. So sama juga macam takrif ni. Saya nak cerita tentang lurah tu. Lurah ni dia memahamkan kita lebih dalam. Apa yang sedang kita nak perbincangkan, apa yang sedang kita pelajari. Okey. Jadi asbab lughatan istilahan, ma yulzamu. Ma apa? Yulzamu melazimkan, min dari, wujudihi kewujudannya, al wujud akan wujud, wa min dan dari, adamu ketiadaan dia, adamu ketiadaan, lizatihi pada zatnya. Maksudnya apa? Sebab ni sesuatu yang tak boleh disangkal lah. Sebab ni dia bukan macam alasan. Sebab ni kenapa hang boleh melihat? Sebab Allah bagi aku lihat. Sebab aku ada mata. Sebab Allah bagi aku lihat.
Sebab apa? Sebab cahaya masuk ke dalam mata aku, proses macam tu. Itu sebab. Itu namanya sebab. Ada pun alasan kenapa kau boleh melihat. Bagi alasan macam-macam. Contohlah kata apa, kenapa kamu lewat? Sebab ni tayar kereta api pancit. Itu alasan. Kenapa kamu lewat? Apa sebab kamu lewat? Apa sebab kamu lewat? Saya lambat bangun tidur. Apa sebab kamu lewat? Sebab saya lambat bangun tidur. Kalau kita tanya kenapa kamu lewat? Tu akan bagi alasan lah. Soalan yang menjurus kepada bagi alasan. Kereta api atau golek lah, ayam kahwin lah, apalah macam-macam. Okey, cukup. Itu takrif pada muka sebab pada muka surat pada muka surat 5 dan muka teks kita. Lepas tu dia kata ma ya asbabul irsi, apakah ia asbabul irsi, sebab pewarisan. Kenapa seseorang itu dapat harta, dapat pewarisan? Ada 3 sebab. Yang pertama al-qarabah. Sebab apa? Hubungan kerabat, hubungan kekeluargaan. Yang kedua an-nikah, disebabkan hubungan perkahwinan. Dan yang ketiga walaud, sebab hubungan apa? Hamba dengan tuan yang membebaskan hamba, itu masuk walaun. Walaun ni apa? Hubungan hamba yang dibebaskan oleh seorang pembebas hamba, oleh tuannya lah. Seorang hamba yang dibebaskan oleh tuannya. Ni. Sampai macam tu. Itu kehebatan Islam. Sebab tu yang kita tengok dalam dalam gambar raja ni kan. Dalam gambar raja ni, bukan ni. Dalam gambar raja ni tiba-tiba yang kata disebabkan walaunnya ni ni al-mu'attaq wal mu'attiqah, pembebas hamba, lelaki yang membebaskan hamba, ataupun al-mu'attiqah, perempuan yang membebaskan hamba. Ni sebab dia. Ni sebab dia. Okey, faham Okey, cukup. Saya nak memahamkan yang tu. Ada soalan sebelum saya teruskan? Tak ada Okey. Jadi saya nak teruskan sikit sebelum saya akhiri kelas kita pada hari ini, malam ini, iaitu apa? Al-mustahaqquna bitirkah. Ni ngapai lah. Ini ngapai je. Nampak tak ni? Hampa tengok tak tengok dekat ni pun tak apa. Tengok dekat dalam buku. Dia kata ambil kat situ. Tanda je. Tuwazza'u. Dibahagikan. At-tirkatu, pewarisan, baina, di antara, al-mustahaqqina, orang-orang yang berhak, ala tartib, lagi sekali disebut. Mesti ikut tertib weh. Jangan nak main-main ikut dan je apa. Aku berhak. Ikut dulu tertib. Tertib yang pertama apa? Ashabul furud. Orang yang ada fardu. Siapa golongan yang ada fardu? Yang ada fardu ni mudah cerita. Ni, orang yang dapat fardu ni. Ni semua ni fardu belaka. Ni semua ni fardu belaka. Syarah Aqilah ni bukan orang ni, Syarah Aqilah yang tulis ni, yang menulis gambar rajah ni. Okey ni semua ni adalah orang yang berhak untuk dapat pewarisan secara apa? Secara fardu. Secara apa? Saya ulang lagi sekali, secara fardu. Okey, jap Okey, cukup. Ni semua orang yang dapat harta secara fardu. Kena ingat, nanti kita akan belajarlah satu persatu nanti. Berkaitan dengan siapa? 11 golongan
yang dapat harta secara fardu. Depa ni dulu dah apa-apa depa ni dulunya dapat harta. Okey, faham ke tak tu? Ini namanya ashabul furud. Okey. Lepas tu disebut asabah nasabiyah. Asabah ni apa? Orang yang dapat asabah. Selepas ashabul furud namanya ashabut taksib. Nasabiyah ni pula dia secara nasab. Aku mau hafal je lah. Saya nak cerita apa? Hafal je. Lepas tu yang ketiga, raddu ala zawi furudi nasabiyah biqadarin sihamihim. Lepas tu hafal je ni, hafal je. Kamu tak faham pun nak cerita panjang ni, nak cerita ni panjang. Saya kena lukis baru tu faham. Okey. Zawi arham, orang yang ada hubungan keluarga, yang istilahnya silaturahim. Dia keluarga kita tapi jauh-jauh. Inda adamu kullu ma taqaddama. Di sisi keadaan ni tak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Lepas tu yang kelima, al-muqarrun lahu bin nasab. Al-muqarrun yang diikrarkan lahu baginya bin nasabin. Dengan nasab. Ambil kat situ cukup. Lepas tu yang keenam, man awsa lahu bima zada ala sulusi. Ini saya sebut tadi tu. Man, sesiapa awsa diwasiatkan lahu baginya bima dengan apa zada lebih ala atas sulusin. 1/3 daripada baki tadi. Ni hanya saya sebut tadi mula-mula tadi. Dan yang terakhir, idza lam yujad. Idza jika lam tiada yujad didapati ni yang ketujuh ni, ambil je hujung sekali tu baitul mal. Yang ketujuh siapa? Baitul mal. Okey, hafal je lah. Yang ni kamu hafal je. Okey. Sampai situ insya-Allah akan datang kita tengok pada muka surat 6, 7 dan 8. 6, 7 dan 8 ni saya kena cerita lebih dalam lagi lah. Kena tengok dengan ni. So lagi hari besok habislah apa nama bahagian pertama. Lepas tu dalam minggu dalam 2 kelas 3 kelas lagi habislah kelas kita. Sebab apa? Dia akan tengok belakang ni. Kita akan pergi ke bahagian ketiga. Yang bahagian kedua yang muka surat 9 ni, muka surat 9 ni kita tunggu dulu. Kita apa nama kita pergi slow-slow. Kita akan pergi slow-slow. Kan? Kita akan terus kepada apa nama Al-Lataif nanti. Hari Khamis nanti kita akan terus pergi ke Al-Lataif muka surat 30. Muka surat 30 dah buku tek muka surat 30. Lepas tu terus pergi muka surat 35 sampai habis. Habis tu bila? Habis tu sampai muka surat ni je. Habis tu sampai muka surat muka surat 66. Tapi antum tengoklah ana akan habiskan dalam 2 kelas je insya-Allah. 2 kelas ataupun 1 kelas je. Yang panjangnya yang kat sini muka surat 9 ni. InsyaAllah. Kejap je. Tu sebab tu Ana cakap faraid ni Ana habiskan dulu tahun-tahun yang lepas Ana habiskan sebulan je. Tu Ustazah Nasriah marah ke Ana tu. Ustaz ni orang habis penemu 4 bulan 5 bulan pun tak habis lagi. Ustaz dah sebulan dah habis. Itulah ceritanya. Sikit je sebenarnya faraid ni. Tapi ni dia sikit-sikit dia membantu banyak. Nak kena faham je selalu, kena main selalu. Tu saya haraplah sangatlah hampa kalau dapat ni kan. Dapat kelas kita ni ya Allah biarlah berdepan. Senang sikit. Senang sikit untuk kita belajar ni kan. Sebab kalau tak ada benda-benda ni tengok berdepan ni payah sikit. Saya tak nampak ni faham ke tak kan? Kan faham ke tak? Ni siapa nama Amirah ni tak datang ke? Dia suruh buat pakai ni, dia tak masuk pula. Mana Amirah ni gambar. Cepat kita tangkap gambar dulu. Cepat Ajwat. Kau buka gambar ni. Okey. Okey, saya tengok boleh. Nampak apa Amir? Amir,
bagi betul sikit kamera tu. Bagi nampak ni, asyik nampak Okey. hidung je. Okey. Satu je tengok ya. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Okey. Oh, ada penambah. Okey. Baru keluar Nazira. Okey, jap. Lagi sekali. Senyum. 1, 2, 3. Okey. Orang dah lawa-lawa, dah make up, tak ada pula gambar. Geram tu Ustaz ni. Okey. Okey semua, insyaAllah. Ana rasa cukup sampai situ. Moga Allah pemudahkanlah urusan kita ya. InsyaAllah. Okey. Jadi rakaman nanti macam mana Anta nak bagi ke Ana ni? Ikram? Dalam grup. Dalam? Grup. Dalam grup. Okey, cantik. Okey. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.